Islam. Sebab dia pergi tengok tuan-tuan, kan kita mengaji tauhid, tidak menyembah benda yang zahir, betul tak? Di antaranya batu. Kan batu-batu kan? Apalah kita nak kata orang ni sembah tok pekong, sembah batu ha? Tiba-tiba puak-puak ni, dia yang bukan Islam ni masuk Islam, dibawa pergi Mekah, dia tengok-tengok orang Islam sembah batu. Kan Kaabah. Lepas tu pakat duk peluk batu. Lepas tu melontar pakai batu. Lepas tu naik Jabal Rahmah batu lagi. Dia kata, mereka kata tak sembah batu. Tapi mereka batu. Akhirnya keluar Islam. Sebab tu kita kena faham. Kita tuan-tuan, ni iman kita sembah siapa? Kita menyembah Tuhan yang menciptakan batu. Batu tu hanya syariat saja. Semata-mata apa? Untuk halal aja. Kalaulah batu tu dipindah dari Malaysia, ni Kaabah yang tu kita pindah dari Malaysia. Tuan-tuan sembah Kaabah Malaysia ni kah? Sembah sana. Kita tetap juga ke sana. Tu kena faham. Depa ni tokong, depa sembah. Tokong tu pindah sini, sembah sini ke sembah situ? Tetap sembah sini juga. Kita ni Kaabah di sini. Depa buang Kaabah tu mai letak dekat Malaysia. Kita sembah mana? Tetap juga sebagai syiar kita untuk penyatuan. Tu beza dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dilarang bercakap hal dunia dalam masjid kecuali benda tu manfaat. Dunia ni macam mana? Duk sembang pasal nak tukar exhaust baru. Tu tak boleh kan? Exhaust baru lah, nak owning rumah kan? Nak cakap di luar. Ni kawasan masjid yang kata ni, kawasan sujud ni. Macam luar tu tak dikira lagi tuan-tuan. Sebab disebut masjid, tempat sujud daripada sajadah. Sajadah yasjudu sajdan fahuwa sajidun wa zalika masjidun. Last ni masjidun, isim makan, tempat. Masjidun tu apa lah? Tempat sujud. Lepas tu kena mengaji bahasa Arab. Daraba pukul, daraba yadribu darban fahuwa daribun wa zalika. Last kali midrabun. Daraba pukul, midrabun mertun. Mertun tu tak mertun? Hammer. Sebut hammer tuan-tuan, mertun. Hampa tahu tak mertun? Mertun. Saya pergi ceramah Johor disebut mertun. Rupanya dia tak tahu mertun. Mertun tu tukul. Kita ni sebut mertun. Allah, apa nama? Menyorok sini pada. Sarapan pagi, betul tak? Terkeluar kan tapi pagi ni nak menyorok apa dah? Lepas tu nak menyorok ke mana? Sarapan pagi. Tu mertun. Tu kalimah bahasa tuan-tuan. Sebab tu masjidun ialah tempat ni. Masjid, tempat sujud daripada sajadah. Tu kalimah Arab tu tuan-tuan. Mat'am, ta'am jadi makan. Ta'am. Jadi isim makan mat'am tambah mim. Mat'am tu apa? Restoran. Tu kaedah bahasa. Disebut bila masjid ialah tempat sujud yang didirikan solat. Tak boleh bercakap dalam hal dunia. Bila bercakap ni tanda tuan-tuan. Ada tak berlaku? Berlaku. 10. Apabila jadi penghulu bagi puak itu oleh orang yang fasik daripada mereka itu. Nampak? Puak itu daripada orang yang fasik. Apa dia fasik? Fasik maksud dia tahu kata sembahyang tu wajib tapi dia tak buat. Tu fasik. Sembahyang tu wajib, dia tahu. Tapi dia tak buat. Dia tak kata sembahyang tu tak wajib. Sembahyang wajib, tapi dia buat tak? Tak buat, tu fasik. Orang yang fasik tuan-tuan tak boleh jadi wali tu. Orang yang tak sembahyang ni. Tanya dia sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang tak? Tak. Tu fasik. Dia tahu puasa tu wajib tak? Wajib. Tapi dia tak puasa. Tu fasik orang dia. Sebab tu kalau nak cari pak mentua tuan-tuan, carilah yang tak fasik sembahyang tu. Tengok sama tuan-tuan. Ni kadang-kadang ni tengok anak yang pak mentua tu tengok sama. Sembahyang tak sembahyang kan? Puasa tak. Jangan cari yang fasik. Sebab apa? Akhir zaman maka jadilah penghulu, ketua bagi puak itu. Maksudnya satu golongan orang yang fasik daripada mereka. Tak sembahyang, tak puasa, tak keluar zakat. Itu orang yang fasik tuan-tuan. Ni akhir zaman. Sekarang ni ada tak pemimpin macam ni? Bukan fasik dah, orang bukan Islam pun ada. Orang bukan Islam kan. Bila matinya Adib kan. Adib mati. Muhammad Adib tu yang bomba tu mati. Siapa yang ucap Fatihah? Ling Guai Eng.
Linggo ucap Fatihah. Tapi ada orang Islam kata mati apa? Mati katak lah, mati macam-macam kan. Tapi Cina tu sebut agak-agak sampai dah Fatihah dah. Bukan bumbit Islam. Lah ni lagi pening tuan-tuan. Kita ni orang Melayu kita ni disebut resis. Ni live kan tuan-tuan. Sebut takut apa? Saya Penang pun tuan-tuan tak boleh ceramah. Penang pun tak boleh lah, berkacau. Yang boleh ceramah ni surau ni lah, Hak Yue ni lah. Kalau hampa tak bagi, pakai dak lah aku. Surau Hak Yue ni yang boleh pun. Baru ni di Ibadur Rahman, mereka halang tuan-tuan tak bagi, saya tak bagi. 13 ni tuan-tuan, lawan juga untuk buat Imam Matang Buluh. Tak boleh tuan-tuan, Pulau Pinang walaupun ada tauliah. Dia ada tauliah tuan-tuan. Tauliah mengajar sampai ke mati. Bukan tauliah ni, tauliah mengajar. Tahun 1995 Datuk Syahabuddin yang bagi. Tauliah mengajar tuan-tuan. Bukan maksud dia mengajar boleh, baca khutbah boleh, semua boleh lah. Tapi tak boleh dalam Pulau Pinang. Tauliah ada tapi tak boleh mengajar. Pulau Pinang tak boleh, Selangor pun sama. Johor lagi lah. Johor tak boleh, Sarawak pun tak boleh. Lepas tu radio bukan tak boleh masuk lah. Radio memang blok semua. Yang boleh masuk ni nampak ni. Yang ni yang boleh masuk, gagah ada pemain lakam kan. Hak tu yang boleh masuk tuan-tuan. Allahu akbar, tak boleh nak buat apa dah. Sebab apa tuan-tuan? Depa kata kita resis. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa resis? Orang Melayu ke depa? Ni kan ni abang kita Cina ni. Tapi tapi masuk Islam dah tuan-tuan. Tapi nak kereta tuan-tuan nak kereta juga. Tuan-tuan tengok kedai ni Simpang 3 Lahad Yue. Ada tak orang bukan Islam? Ada tak? Tak ada. Tengok dia boleh buat banglo, boleh beli tanah. Kita orang Melayu, kita dia tak kira bangsa. Betul tak? Kita tak kira. Hang berniaga, murah kami beli. Saya nak tanya tuan-tuan pergi tengok Maidin Kepala Batas. Ada tak orang bukan Islam? Ada tak? Sokang pun tak ada. Pergilah tengok. Maidin Kepala Batas, pergi tengok. Maidin dekat dengan Penang. Tuan-tuan tengok, yang masuk dalam Maidin tu, tuan-tuan jumpa tak? Orang bukan Islam. Walaupun kawasan tu majoriti orang bukan Islam, seorang pun tak ada. Tapi kita tuan-tuan ada kedai depan ni, dia bukan Islam, kita support dia sampai kaya. Siapa yang support banyak? Aku. Paksi tu tuan-tuan tahu tak paksi beli tu. Boleh hutang beribu-ribu. Siapa resis? Siapa resis tapi tuduh kita lah macam-macam. Sebab tu kita nak menyeru pada tuan-tuan lah. Try tuan-tuan kita boykot tengok 6 bulan. Baru dia tahu siapa resis tak resis. Dan lama dah kita duk tolak Ansar. Tolak Ansar semua kita, Allah tak apalah, tak apa. Lain kali apa benda tuan-tuan. Tu ni cerita ni tuan-tuan. Sebab isu banyak sekarang ni. Tapi kita tak mau orang. Ni sebab apa tuan-tuan? Sebab naik ketua yang fasik. Fasik macam mana? Tak apalah ni. Sedangkan untuk agama ni ustaz-ustaz, saya ranking nombor 4. Yang pertama Ustaz Dusuki. Tak Dusuki, tuan-tuan, tak Dusuki dia cerita apa? Cerita mati lah. Kita alam barzah tuan-tuan. Dalam barzah pun tak boleh masuk TV lah. Dia bukan cerita politik pun. Ayat Quran, hadis, alam barzah. Dia cerita mati. Sampai kami gelak dengan dia. Kami ada grup. Ustaz Dusuki, alam barzah. Dia tentang tu lah. Tu pun tak boleh masuk. Dia ranking pertama. Yang kedua Azhar Idrus. Yang ketiga siapa tahu? Ustazah Nur Bayah. Yang keempat saya Ustaz Abdullah Khairi. Kan? Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan? Ni pemimpin yang siapa yang boleh masuk? Tu dia yang baru masuk baru ni. Astro. Tu LGBT tu. Kita kena bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa 2 suara keluar tuan-tuan. Mula-mula kecil, lepas tu lama dia keluar kita. Hak tu boleh keluar pula. Hak ustaz tak boleh keluar. Sebab apa ni? Pemimpin yang pasti akhir zaman tuan-tuan. Disebut dah 500 tahun dulu. Allahu akbar. Sebab tu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan tak tom yum dekat Pantai Road? Ada satu tom yum tuan-tuan, cukup sedap. Hampa pernah pergi tak? Hampa sebut Pantai Road macam tak pernah mengaku no. Hampa jangan nak bohong, aku tahu lah. Pantai Road tu kawasan apa? Bukan, ada satu kedai tom yum cukup sedap. Hujung sekali. Saya pernah pergi no. Tapi bukan kita pergi tengok hak tu dah. Tom yum tu. Saya pernah ceramah dalam 10 tahun dulu dekat Bagan Jerman tu.
Depa bawa pi kat Tom Yam tu. Kita pun order lah. Tengok-tengok mai 5 orang sebelah. Geng tu lah. Dia pondan tu. Dia mai duk Tom Yam 5. Suaranya sedap. Seksi dengan tanya tuan-tuan. Itik gemoi-gemoi. Duduk sebelah tak tengok ugi, aku pun tengok juga. Tak apa, dandan tengok ni. Tengok depa makan fu. Habis makan dah tu dengar. Alhamdulillah. Sama tuan-tuan. Bunyi sama tuan-tuan. Dia halqum satu mana boleh kontrol. Tak boleh, dia balun sama. Nah, sebab tu tuan-tuan, ni akhir zaman tuan-tuan, pemimpin yang fasik ni. Apabila dimuliakan laki-laki itu kerana takut akan kezaliman, kejahatan. Kita muliakan dia sebab apa? Takut dia buat zalim kat kita. Kita muliakan dia. Bukan kerana dia orang yang beriman, tapi kerana dia buat zalim. Kita tak hormat dia, mati kita. Nah ni. Lah jadi tak? Semua apa tak tahu senyap. Sebab apa? Tindakan akan diambil. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sejak kebelakangan ni ustaz-ustaz semua berani dah. Baru ni depa buat di Kulim. Buat konsert. Geng-geng jamaah surau pakat masjid turun ramai-ramai pergi duk sallallahu, batai konsert tu. Batai konsert tu tuan-tuan di Kulim tuan-tuan. Depa buat dekat tu kawasan Cina tu kan. Kawasan tu. Apa nama? Desa Aman tu nak buat konsert. Tuan-tuan kena ingat, bila kita buat benda maksiat, turun bala bukan turun kat depa lah. Semua kita kena. Semua kita kena. Macam di Jakarta baru ni kan, tsunami datang tu. Ustaz Dasuki ulas lah supaya jangan buat maksiat, ada orang hentam. Bila buat maksiat, bala turun, bukan turun kepada yang tu ya. Semua kena. Kalau main tsunami tuan-tuan daripada bawah tu sampai dekat Arakuda. Dia lalu Kuala Hak Yui. Agak-agak Lubuk Meriam kena tak? Sebab Ustaz Abdullah Khairi ada, dia kona. Tak ada, dia balon sama. Dia balon sama lah tuan-tuan. Mati sama macam tu lah. Tapi mati kita, mati dalam keadaan yang baik. Sebab tu Ustaz Dasuki kata jangan buat untuk maksiat, kita mengundang bala. Itu baru anak Karakatau. Baru anak tu turun. Kalau meletup tahun 1886 Karakatau tu meletup. Tuan-tuan tengok punya dahsyat. Berapa lama ni jerubu ni sampai gelap. Tuan-tuan, itu undang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sini dia kata, takut akan kezaliman pemimpin ni. Kerana apa? Sebab dia buat zalim, kita takut, kita terpaksa hormat dia. Yang ke-13, apabila zahir oleh beberapa tukang nyanyian berlagu, bukan berlaku tu, berlagu-lagu, nyanyian berlagu-lagu dengan khasidah. Tak ada kan, hilang tu kan. Sebab tu kena berguru. Saya berguru, dia tulis dengan khasidah. Khasidah kan. Maksud dia akhir zaman nanti apabila zahir oleh beberapa tukang penyanyi berlagu-lagu dengan khasidah. Berlagu dia macam mendayu-dayu tuan-tuan kan. Kita boleh berkhasidah, tak salah. Sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham, ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari ayuna, hazal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana, sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam. Tak ada masalah sebab saya menyanyi lelaki. Cuba ke perempuan. Sallallahu. Ustaz boleh jadi macam tu tak? Semacam tak? Bernyanyi-nyanyian menyebabkan apa? Jadi haram. Ni sebab tu disebut khasidah. Khasidah ni tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Azan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ada kaedah dia. Ada azan bayati, ada azan ras. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada kaedah dia. Kita azan pun suka ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Maksud dia apa? Main-main tak main tak apa. Ni ada kaedah dia. Tuan-tuan ingat sebab tu azan dia, tuan-tuan tengok Mekah dia azan macam mana?
Azan mereka ada kaedah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Mekah kan? Ada kaedah dah. Itu namanya khasidah. Tu bila sebut khasidah, dia ada bardah. Ada lagu dah, ada lenggok dah. Sebab tu orang azan ni kena tahu juga. Jangan pakai balon dah. Dia balon. Ni pagi ni nak panjang sikit lah. Kalau panjang, dia tambah alif istifham. Adakah Allah Maha Besar? Jaga tuan-tuan. Kalau tu kita tambah alif istifham. Dia jadi adakah Allah Maha Besar? Tu ada kaedah dah, kena mengaji juga. Pakai esok pakai tak ada azan lah tuan-tuan, semua tak mengaji. Dah ni kena tahu tu nama khasidah. Qasidah tu entah, sebab tu orang yang suara sedap ni kita lantik dia jadi imam, jadi Bilal. Sebab apa? Suara yang sedap. Tapi tak semua suara sedap, betul tak? Kecuali orang yang tekuk sak ni, macam Syahiana, okey lah. Dia ni tekuk kecil tu tak boleh nak buat apa, rongkong masak. Dia boleh kan? Tu kaedah dah. Itu nama khasidah. Di akhir zaman perempuan ni melaunkan. Dilaunkan sebab apa? Sebab mendayu-dayu. Berlagu-lagu nyanyian ni kan. Dulu pun kita zaman saya zaman saya pun ni juga zaman kita kan. Zaman saya dulu flybeat. Tahu tak flybeat? Zaman Ustaz Mat, zaman S Suraya kan. Apa nama lagu tu dah? Lupa dah. Zaman saya zaman flybeat. Sebab apa? Zaman mandi pun sama. Flybeat mandi tahu mandi. Mandi tak apa untuk memberi belaga. Zaman tak flybeat macam mana cerita tuan-tuan? Duk mengaji di universiti tuan-tuan. Ada seorang perempuan berkenan. Bulu mata macam penyapu. Pakai purdah. Zaman tu 1985. Orang yang pakai purdah tu kira orang yang jarang-jarang lah. Kira pakai purdah berkenan kat saya. Kita layan lah. Kan? Lagu flybeat lah. Kan? Lagu macam mana lupa lah tuan-tuan. Bila berkenan, masa tu saya usrah. Jadi Tok Nakib kata, ni ada seorang perempuan berkenan ni pakai purdah. Allah ham berkenan tak? Boleh panggil lah ni, panggil. Duduk ni taruh ni. Allah, bulu mata macam penyapu. Ni, mata biru. Kira tengok bulu mata dengan mata tu berkenan dah. Dah habis taruh tanya mana? Duduk Kuala Berang. Kan? Kuala Berang kan? Kan Kuala Berang tu ingat tak dia cakap? Mempersembahkan artis jemputan daripada Kuala Berang, Marang kan Ramrah Rang, semua rang semua. Tu Kuala Berang lah kan. Saya pun tanya, ni kita dah berkenal dah sejam ni, boleh tak tengok muka? Tengok muka tuan-tuan, Nabi kata tengok muka dengan tangan. Tak payah tengok muka boleh tak? Jadi Tok Nakib saya ni tanya, boleh tak? Ni Abdullah Khairi nak tengok muka. Dia kata tak payah, kita dengar suara boleh lah. Saya kata, dengar suara tak edit. Boleh tak tengok muka? Dia kata tak boleh lah. Saya kata saya tak boleh, saya tak berkenan. Kita pun jual mahal lah. Boleh tak? Dia buka, ya Allah. Bulu mata macam penyapu. Pipi pauh dilayang. Rupa-rupa pagak terkeluar. Jongang tuan-tuan. Saya tengok-tengok, macam tu Allah jam tuan-tuan. Saya pun terus istapa Tok Nakib balik semayang istiqarah. Kau nampak pagak masuk dalam kan? Loh, terkeluar semua, bukan kira memang terkeluar. Balik termenung tuan-tuan, dia nampak pagak. Tengok pagak rumah, tak ingat pagak perempuan tu. Tak lena. Duk termenung, member saya mai. Lah aku tengok hang ni makan tak lalu ni pasal apa? Duk termenung, aku ada seorang perempuan berkenan. Pasal apa? Bagusnya perempuan berkenan. Dia kata aku ni siapa pun tak berkenan. Yang member saya ni pagak terkeluar juga. Tentu cakap hang pasal apa?